Hey, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batai Fitness dan perjuangan kami adalah membantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah sehingga hari ini kami telah membantu seramai 1,700 lebih orang. Sebenarnya dah masuk 1,800 dah. 1,700 lebih orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari tanpa menggunakan sebarang produk. Dan hari ini saya nak buat sedikit sharing yang berkenaan dengan penggunaan ubat-ubatan yang tertentu yang akan menyebabkan seseorang itu ada masalah berat badan in the future. So that's why hari ini saya nak share sesuatu yang mungkin akan mengubah hidup kita secara total. Terutamanya kepada mereka yang mengambil ubat-ubat yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesihatan, tapi sebenarnya dia tak faham setiap ubat-ubatan itu akan menyebabkan seseorang itu juga dapat masalah lain, side effect. So hari ini saya nak terangkan macam mana ataupun apakah ubat tu dan macam mana ubat tu boleh mengganggu progres seseorang untuk turunkan berat badan. Saya nak tanya sikit, siapa kat sini yang dah ready? Boleh tak komen dah ready dan boleh tak bagi saya love banyak-banyak sekiranya dah ready untuk saya sampaikan kita punya tajuk pada pagi ini. Okey, ada banyak jenis ubat yang student saya amalkan. Okey, ada banyak jenis ubat. Antara ubat tu seperti macam ubat tekanan darah, ubat kencing manis dan sebagainya. Memang ubat tu doktor bagi saranan untuk ambil bertujuan untuk menyembuhkan ataupun mengurangkan simptom ataupun masalah kencing manis, darah tinggi dan sebagainya. Tetapi ia juga akan memberi kesan sampingan secara long term. Siapa sendiri nak tahu? Boleh tak komen nak tahu, dan boleh tak juga sekiranya korang kenal sesiapa yang ada masalah macam ni, boleh tak juga share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, biar lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada sharing yang kita sedang buat bersama-sama sekarang ni. Kita duk bising pasal vaksin COVID-19 adalah agenda Dajjal dan sebagainya kan. Tetapi sebenarnya masalah sebenar dia bukan itu. Masalah sebenarnya adalah kita punya gaya hidup masing-masing, lifestyle kita, sehingga menyebabkan kita terpaksa ambil ubat. Macam kes macam ni, kes ambil ubat tekanan darah bertujuan untuk mengurangkan simptom tekanan darah tinggi. Apa khabar Puan Lina Mens? Apa khabar? Sambil ambil ubat darah tinggi sebab tu ada mechanical valve. Okey, faham. Okey, kalau macam kisah macam tu memang dia kena faham lah. Dia punya impact dia bila dah ada macam benda asing dekat dalam bahagian badan kita. Memang kena realize yang kita kena ambil ubat tertentu lah untuk mengurangkan dia punya masalah dia. Boleh faham ke? So boleh tak komen dah ready untuk saya sampaikan beberapa jenis ubat yang akan menyebabkan kita lebih senang dapat penyakit, lebih senang naikkan berat badan. Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Okey, saya nak tengok siapa kat sini. Siapa dekat sini? Apa khabar semua yang baru join Facebook kita? Hai Puan Rina Zaiman, Puan Tulip, me, myself, Puan Lima Mens. Apa khabar? Alright, gini. Alright, so yang pertama sekali ubat-ubatan tu kalau kita boleh, cuba kita Google. Apakah side effect ubat yang kita ambil. Jangan letakkan ubat tekanan darah tinggi, tetapi tengok nama ubat tu. Contohnya macam ubat warfarin contohnya kan. Apakah side effect dia kalau kita ambil dalam jangka masa yang panjang? Antaranya boleh cepat pendarahan tu akan cepat, terguris sikit terus luka. Macam tu lah kan. Boleh faham tak so far? Bagus, salam Kak Su. Apa khabar Kak Su? Sihat ke? Kak Su okey Kak Su? Okey. Itu yang pertama lah. Yang pertama, ubat-ubatan tertentu dia akan menyebabkan kita ambil ada masalah. Kalau katakan ubat Panadol, ubat sesama, ubat batuk yang kita tak ambil hari-hari, kita ambil bila perlu pun ada side effect. That's why ubat batuk ni adalah ubat yang terkawal sebab kita tak nak biasanya ada orang salah gunakan ubat batuk tu untuk tujuan macam untuk ecstasy punya benda. Alhamdulillah dah hampir sihat, alhamdulillah. Betul coach dan faham. Okay, alhamdulillah kau tim. So pendek kata, apa yang saya nak sampaikan kat sini adalah kadang-kadang kita terpaksa ambil ubat. Memang kita faham, tapi kalau kita ambil ubat tu hari-hari, kesan sampingan dia tu yang kita kena expect akan dapat. Contoh, okey, kebanyakan ubat yang saya perasan, ubat yang disebabkan masalah metabolic syndrome. Contohnya macam ubat tekanan darah, ubat kencing manis, ubat kolesterol. Ketiga-tiga ubat ni mengandungi certain bahan. Dia ada banyak kategori setiap ubat ni. Ada ubat beta blocker lah, carbs blocker lah dan sebagainya. Dia ada banyak kategori.
Pendek kata, setiap kategori itu akan memberikan impak yang negatif kepada kesihatan kita. Dan saya paling takut sekali, terutamanya mereka yang cuba nak turunkan berat badan. Saya perasan, contohnya macam ada beberapa student kita yang dah cuba turunkan berat badan tapi tak nampak kesan. Okay, Waalaikumsalam, kami apa khabar? Macam nak cuba turunkan berat badan tapi tak nampak kesan langsung. Nanti saya bagi contoh. Alright, kemudian lepas dah dia follow beberapa cara kita, dia follow meal plan daripada kita, dia faham beberapa kaedah, dia follow je apa yang kita sarankan dia buat, dia punya berat badan turun. Itu nombor satu lah. Nombor dua, dia punya bacaan masalah kesihatan dia tu, tekanan darah tinggi, kencing manis dia semakin drop, semakin hampir normal. Dan bila dia kurangkan ambil ubat, dia jadi lagi normal. Dan bila lama kelamaan bila dah follow cara kita selama sebulan macam tu kan, dia dah tak perlu langsung dah ambil ubat. Dan dia punya berat badan turun dalam keadaan yang lebih laju lagi daripada sebelum ni. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak? Waalaikumsalam Puan Ramlah Saleh. Selamat pagi. Ambil perancang pun boleh naik berat badan. Betul, exactly. Macam saya cakap tadi, ubat perancang dia mengandungi nama dia lah estradiol. Boleh tak komen, pernah tak dengar perkataan estradiol? Estradiol adalah sejenis salah satu komponen hormon estrogen pada badan yang bertujuan untuk menampakkan bentuk badan seorang wanita. Dia akan mengumpulkan dia akan kumpulkan lemak pada bahagian-bahagian tertentu, terutamanya pada bahagian dada, pada bahagian pinggul. Itu yang menyebabkan wanita yang mengandungi hormon, that's why orang lelaki yang tak ada sangat hormon estrogen itu, dia ambil pil perancang juga ataupun hormon estradiol ni, supaya pembentukan lemak dia akan berlaku di tempat yang dia nak. That's why lelaki akan dapat bentuk badan macam perempuan bila dia ambil hormon wanita, iaitu estrogen, ataupun secara spesifik dia adalah estradiol yang ada dalam pil perancang. Dan bila pengambilan hormon estradiol ni berlaku dalam tempoh jangka masa yang sangat panjang, okey, pembentukan lemak tu akan berlaku dengan lebih pesat lagi dekat bahagian-bahagian tertentu yang menyebabkan apa? Dia orang punya bentuk badan pun akan jadi out of shape. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Dan setiap ubat-ubatan yang saya sebutkan tadi tu akan memberi kesan sampingan, terutamanya ubat yang mengandungi bahan kimia, bahan-bahan macam drugs dan sebagainya. Itu akan menyebabkan kita lagi susah nak nampak kesan, terutamanya kepada mereka yang cuba nak turunkan berat badan. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Dan boleh tak juga share Facebook Live ni? Saya yakin apa yang saya sampaikan pada pagi ni akan memberi kesan yang sangat gila positif kepada mereka yang cuba nak turunkan berat badan dan juga yang sedang mengambil ubat hari-hari. Nanti saya nak bagi contoh sikit, boleh tak bagi contoh berapa benda? Waalaikumsalam Encik Ros, apa khabar? Okey, itu yang pertama. Yang kedua pula adalah macam serta-serta ubat yang lain. Okay, bukan sini saya tak nak bagi tahu kat sini yang kita semua jangan ambil ubat langsung. Walaupun doktor cakap okay, puan kena ambil ubat sebab puan dah dapat penyakit, janganlah tak ambil. That's why memang kena ambil disebabkan keadaan kesihatan kita pada waktu tu. Yang kita kena faham sekarang ni adalah apa tahu? Macam mana caranya untuk kita mengurangkan impak terhadap masalah tu. Boleh faham tak Puan Munah Mun? Waalaikumsalam, selamat pagi, apa khabar? Contoh macam ni bila seseorang itu dah ambil ubat tekanan darah tinggi, memang bacaan tekanan darah dia memang tinggi gila, yang menyebabkan saya pun sendiri takut nak tengok bacaan tu. Ada seorang student saya, nama dia adalah Puan Asmah. Siapa nak tengok? Boleh tak komen nak tengok? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Dan boleh tak share Facebook Live ni, bagi ramai lagi orang dapat kesedaran yang sebenarnya kita semua boleh turunkan berat badan walaupun ambil ubat hari-hari. Yang paling penting, dia kena ada strategi macam mana kita boleh menyelesaikan masalah ni. Boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Siapa tu? Hai Puan Norazi Hajiha, apa khabar? Hai Puan Fazri Bubakar. Okey, macam ni saya nak tunjuk gambar daripada salah seorang daripada bekas student kita. Okey, nama dia adalah Puan, alhamdulillah, Puan Kak Asmah nama dia. Saya panggil dia Kak Asmah. Okey, sinilah saya cerita. Saya tunjuk dua orang lain. Nama dia lah Puan Hayati Ayub. Okey, Puan Hayati Ayub. Waalaikumsalam Puan Siti Ana. Macam ni bentuk badan dia dulu. Berat dia adalah 103 kilo. 103 kilo. Ini bukan Kak Asmah. Okey, ubat perancang boleh naikkan berat tak? Boleh Puan Norazi Hajiha. Okey, sini. Apa tadi? Nama dia lah Puan Nur Hayati Ayub.
Okey, cerita dia mempunyai masalah tekanan darah tinggi dan kencing manis. Berat badan dia pada waktu tu adalah 103 kilo. Okey, dia follow meal plan daripada kita. Dia follow je meal plan daripada kita tanpa banyak songeh. Dan dia juga kerap berzumba dulu. Dan Alhamdulillah dalam tempoh seminggu, dia berjaya turun sebanyak 99.7 kilo. Memang tak nampak lagi badan dia susut. Tapi berat badan dia tu dah semakin menurun dan menyebabkan dia pengambilan ubat dia dah semakin berkurang. Tekanan darah tinggi dia jadi normal, kencing manis dia jadi semakin baik. Dan ubat yang diambil semakin kurang diambil, lama kelamaan dia dah tak perlu ambil langsung dan berat badan dia semakin turun. Dan itulah menyebabkan kenapa dia percaya, dia pun percaya akhirnya yang pengambilan ubat ni akan menyebabkan berat badan dia semakin meningkat. Saya nak bagi contoh lagi yang lain. Boleh tak komen nak tengok? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Saya nak bagi pada pagi ni, kenapa saya suka tunjuk gambar? Waalaikumsalam Puan Tulip, me myself. Kenapa saya suka tunjuk gambar? Sebab saya nak create satu nama dia, saya nak pecahkan mental block yang ada pada kita yang mengatakan aku ni tak boleh kurus. Aku ni ambil ubat banyak dan aku tak boleh kurus. That's why saya nak bagi kat sini satu keadaan yang mana kalau katakan diorang ni boleh dapat turunkan berat badan tanpa produk, dan ada juga yang mempunyai penyakit seperti tekanan darah, kencing manis yang ambil ubat hari-hari termasuk pil perancang. Okey. Dan Alhamdulillah boleh dapat jadi lebih sihat. Waalaikumsalam. Betul ke boleh turun dari segi inch tapi lambat turun segi kg? Betul Puan Tulip. Okey, saya nak tunjuk lagi gambar yang seterusnya. Nama dia adalah Kak Asmah saya panggil. Ini Kak Asmah macam ni badan dia dulu. Berat dia saya tengok berapa, tapi point dia mengambil ubat. Dia ada masalah tekanan darah tinggi. Memang tinggi gila bacaan tekanan darah dia. Tinggi gila nak mampus. Sampai saya tengok pun, bahaya ni bacaan tinggi ni macam ni. Dan lepas dah follow meal plan daripada kita, dia follow beberapa senaman daripada kita, bacaan tekanan darah dia jadi semakin baik. Dan yang paling best sekali, dia dah kurang makan ubat. Dan yang paling best sekali, siapa nak tengok apa yang berlaku kepada Kak Asmah 2 bulan selepas follow cara kita? Boleh tak komen nak tengok? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Dan boleh tak share Facebook Live ni? Ingat, kenapa saya suka tunjuk gambar? Sebab saya nak create, nama dia adalah, saya nak pecahkan mental block yang ada pada kita semua, yang mungkin kita percaya aku ni tak boleh kurus, aku ni muda lagi, aku ni tua lagi. Macam mana? Okey, macam mana boleh jadi kurangkan inci tapi berat kg boleh turun? Nanti saya explain Puan Tulip. Okey. Siapa nak tengok gambar Kak Asmah 2 bulan selepas follow cara kita? Kak Asmah, kami kata nak tengok, Alhamdulillah. Okey, siapa yang nak tengok boleh tak komen nak tengok, boleh tak bagi saya love banyak. Ini adalah gambar Kak Asmah pada bulan 2 tahun lepas. Ini adalah gambar Kak Asmah pada bulan 4 tahun lepas. 2 bulan perubahan daripada triple XL boleh turun kepada saiz M. Itu yang berlaku kepada Kak Asmah lepas dah follow beberapa cara kita, beberapa keadaan kita yang menyebabkan mereka ni dapat turunkan berat badan. Saya nak jawab soalan daripada Puan Tulip. Puan Tulip, me myself. Kenapa inch loss boleh nampak tapi berat tak berapa nak turun? Ini jawapan dia. Siapa nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak dan boleh tak like soalan daripada Puan Tulip. Saya pun nak like juga soalan daripada Puan Tulip ni supaya saya tengah nak menjawab soalan tu, maksud dia. Okey. Kenapa sebenarnya berat kita boleh turun tetapi berat kita tak banyak turun sangat tetapi inch loss berlaku. Kita nampak inch loss berlaku. Mana tak nampak pula soalan dia. Saya tak jumpa pula soalan tu kat iPad. Macam ni jawapan dia. Okey. Kita kena faham ada 2 benda. Dalam badan kita ada banyak komponen yang melibatkan berat badan kita. Antara yang paling besar sekali komponen itu adalah air, lemak dan muscle. Air, lemak dan muscle. Okey, macam ni. Dan bila kita dapat turunkan berat badan, kita exercise, kita buat aktiviti seharian dan sebagainya, kita follow meal plan, kita berada dalam keadaan kalori defisit, kita akan menggunakan lemak kita sebagai kita punya sumber tenaga dan lemak kita akan terbakar jadikan sebagai tenaga. Lemak kita semakin kecil. Dan bila kita melakukan senaman, kita melakukan aktiviti seharian, kita mungkin banyak berdiri, banyak duduk, banyak berdiri dan banyak buat kerja tangan dan sebagainya, muscle kita akan terbentuk, terutamanya bila follow meal plan yang saya bagi tu betul-betul. Okey, bila lemak turun, muscle naik. Kalau katakan lemak turun 1 kilo, muscle naik 1 kilo, berat sama kan? Boleh sama tak? Boleh faham tak? Kalau katakan contoh, bila berat daripada lemak turun 1 kilo, berat daripada muscle turun 1 kilo,
berat badan kita akan maintain. Betul tak? Siapa sini setuju? Kalau katakan berat lemak turun 5 kilo, berat muscle tak naik-naik, bermaksud kita dapat turun 5 kilo lah. Tapi kalau katakan berat lemak turun 1 kilo, berat muscle naik 1 kilo sebabkan kita exercise dan sebagainya, berat badan kita maintain. Setuju tak? Kalau setuju, boleh tak bagi saya love? Boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin? Okay. Walau bagaimanapun, disebabkan besarnya lemak ni 2 ke 3 kali ganda daripada muscle, walaupun saiz yang sama, menyebabkan kita nampak inch loss tu. Boleh faham kan? Muscle naik, kalau katakan muscle naik 1 kilo, dia punya bentuk dia naik kecil sikit je, tak nampak beza. Sebab muscle tu dia lebih padat lagi berbanding dengan lemak. Lemak tu lebih macam disperse, macam boleh macam membesar gitu kan. So bila muscle kita meningkat, dia naik sikit je, kecil cenonek je dia besar dia. Tapi kalau katakan lemak kita turun 1 kilo, dia akan turun, saiz tu makin mengecil dengan banyak. Berat lemak turun 1 kilo, berat muscle naik 1 kilo, jadi berat kerja sama. Exactly, betul. Tetapi muscle tu bila dia naik, dia tak nampak macam besar sangat. Dia cuma padat, dia tak nampak besar sangat. Okey. Untuk lemak, bila dia dapat turun 1 kilo, 1 kilo tu menandakan saiz yang besar bagi lemak. So kalau kita bandingkan lemak dengan muscle sebelah-sebelah, walaupun berat yang sama, berat lemak dan berat muscle yang sama, kita akan nampak lemak tu lebih besar lagi daripada muscle. Morning. Jadi bagus ke macam tu? Bagus. Asalkan lemak turun, tak kisah berapa kilo sekalipun, asalkan lemak turun dan muscle naik, itulah satu benda yang paling terbaik. Morning Puan Dawa Wandi. Nak tak saya bagi contoh lagi untuk menjawab soalan Puan Tulip myself? Nak tak saya bagi contoh? Yang ni kita nak buat eksperimen dekat rumah. Boleh tak? Cara dia, beli ayam seekor, okey, cabut kulit pada lemak ayam tu. Okey, cabut kulit pada lemak ayam tu, letak dekat penimbang, timbang berat badan, timbang berat lemak tu berapa. Katakan kita dapat kumpul lemak tu dalam 100 gram. Letak lemak ayam tu dekat tepi satu pinggan yang lain. Kemudian ambil dalam 100 gram ayam tu, 100 gram isi ayam, kebabum, letak dekat penimbang, dapatkan berat yang sama dengan lemak tu, dan kita compare sebelah menyebelah. Mana yang nampak lagi besar, mana yang nampak lebih padat? Jawapan dia lebih padat tu pada isi ayam, iaitu muscle ayam. Lemak ayam, kulit ayam tu nampak lebih besar, tapi berat dia sama je dengan isi ayam tu. Sama je dengan badan kita sebenarnya. Sama je dengan semua binatang yang ada dalam dunia ni. So that's why, itulah sebenarnya, terlebih lemak dalam badan lah boleh menyebabkan kita nampak gemuk. Betul ke coach? Betul. That's why berat badan, nombor pada penimbang berat badan tu bukanlah segala-galanya. Saya selalu explain kepada student saya, jangan terlalu fokus kepada nombor di penimbang berat badan. Sebab dalam keadaan kita tengah follow meal plan, kita juga bersenam, dia akan menyebabkan pembentukan muscle yang sangat banyak dan akan menyebabkan kita nampak badan kita semakin fit, semakin slim. Dan pula kita punya berat badan maintain. Cuba kita tengok Jennifer Lopez. Jennifer Lopez berat dia dalam 63 kilo. Ketinggian dia sama je macam ketinggian average Malaysian. Pada orang, bila saya tengok orang yang mempunyai ketinggian dalam 5 kaki, 155 cm, 160 cm macam tu, bila dia mempunyai berat badan 64 kilogram, dia dah risau, kenapa saya ni makin gemuk lah, perut saya makin buncit lah, lengan saya besar lah. Tetapi Jennifer Lopez, kenapa dia fit? Sebabkan muscle dia lebih banyak lagi daripada lemak. Itulah yang menyebabkan dia nampak slim. Walaupun berat badan Jennifer Lopez dengan kebanyakan daripada student saya yang mempunyai berat badan yang sama, Jennifer Lopez nampak lebih slim lagi. Sebab dia punya komposisi badan dia mengandungi lebih banyak lagi muscle, kurang lemak berbanding dengan student ataupun kita yang lain lah. Boleh faham tak? So kita kena faham dulu yang tu. So itulah yang pertama. Siapa kat sini yang rasa benda yang saya share ni satu benda yang bagus, boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Dan that's why saya nak offer kepada sesiapa kat sini yang mungkin berkeinginan untuk faham cara kurus tanpa produk, yang dah bengang dah cuba macam-macam jenis cara nak kurus tapi tak berjaya lagi turunkan berat badan, yang mungkin dah membeli produk kurus
dah berbelanja beratus-ratus ringgit dan beribu-ribu ringgit untuk beli produk kurus, tapi tak kurus-kurus juga, yang mungkin rasa macam dah banyak sangat spend dan rasa macam membazir duit, terutamanya pada waktu PKP ni, waktu ni nak berjimat, dan dia tak nak dah belanja kepada produk kurus. Siapa yang rasa macam tu? Boleh tak komen? Jadi maksudnya bukan berat badan perlu kita fokus, tapi masa dan pada badan fit. Saya punya jawapan lebih general dan lebih senang je nak track adalah kita fokus kepada inch loss. Kita track kita punya ukur lilit pinggang, ukur lilit peha, lengan ataupun tempat-tempat yang kita nampak besar. Kita fokus inch tu kat situ. Siapa kat sini yang rasa tension, rasa bengang? Sebabkan bila dia guna produk kurus, once dia stop je, berat badan dia naik mendadak-dadak. That's why saya nak bagi tahu pada sini, kita sedang buat satu event khusus untuk mereka yang tengah risau dalam keadaan macam tu. Dia risau berat badan dia naik lagi, semakin meningkat dan sebagainya. Dia menyebabkan berat badan dia, dia risau, dia tak ada lagi guna produk kurus sebab dah serik. Sekiranya korang berada dalam kategori macam tu, saya cadangkan untuk korang komen Z2S. Okay, sekejap saya tulis ni, komen Z2S. Okay, komen Z2S. Tujuan dia nanti saka kita akan PM you all untuk bagi link pendaftaran satu webinar yang bernilai RM199 yang kita berikan secara percuma, khusus untuk 100 pendaftaran terawal saja. Sekarang ni pendaftaran kita dah dalam 70 lebih. Okey, kita dah ada 70 lebih pendaftar dan kita nak pastikan lebih ramai lagi orang dapat mendaftar. Okey, supaya apa? Supaya kita akan belajar, faham cara kurus tanpa produk. Supaya apa? Selamat. Sorry. Zero to Slim Fit tu adalah pada 14 Ogos, bukan 31 Julai. Saya tukar sekarang kejap. Saya nak tukar sekarang. Malu saja. Apalah. Apalah. Okey. Pada bila? Pada 14 Ogos. 14 Ogos. Betul. Zas. Cuba try balik komen Z2S. Saya try lagi. Yang komen Z2S, kita akan buat Zero to Slim Fit pada 14 Ogos ni, iaitu esok jam 2 petang melalui platform Zoom, yang mana saya akan share 3 master key kurus macam mana kita boleh turunkan berat badan tanpa produk. Apa yang kita akan belajar kat sini, saya akan share 3 kunci lah. Tapi apakah yang kita akan dapat? Nombor 1, kita takkan risau dah. Kalau berat badan kita naik, insya-Allah berat badan kita akan dapat diturunkan sebab kita dah ada ilmu. Kita faham ketiga-tiga kunci kurus ni. Itu nombor 1. Okey, nombor 2, apa yang kita akan belajar juga kat sini adalah bila kita punya berat badan naik, kita faham sebab apa, berdasarkan apa yang kita dah buat beberapa hari lepas, dan kita tahu macam mana cara nak adjust, macam mana nak dapatkan bentuk badan yang best. Salam morning Puan Nur Munirah, apa khabar? So komen Z2S. Komen Z2S untuk dapatkan link pendaftaran ke dalam kita punya webinar. Nama webinar tersebut adalah Zero to Slim Fit. Saya akan share 3 kunci besar, 3 master key kurus, supaya bila kita dapat kunci ni, kita masuk dalam rumah tu dan kita dah tahu dah macam mana cara nak menurunkan berat badan tanpa produk dengan sendirinya. Kita tak perlu lagi risau nak bersenam apa, kita tak perlu lagi risau nak makan apa, kita tak perlu lagi risau nak buat benda macam-macam tujuan nak turunkan berat badan, ataupun nak beli benda macam-macam yang bertujuan untuk turunkan berat badan. Tetapi last kali apa yang berlaku, bila kita stop je guna produk tu, berat badan kita naik semula. Kita tak nak macam tu, betul? Kita nak pastikan berat badan kita turun dengan baik. Kita tak nak naik lagi berat badan. Siapa sini yang rasa berminat nak belajar ilmu tu, nak join kita punya webinar Zero to Slim Fit yang bernilai RM199 secara percuma? Siapa nak join? Boleh tak komen nak join? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni? Sebab ini adalah satu benda yang jarang-jarang kita buat sebelum ni, tapi kita tengah buat dengan kerap sekarang. Tujuan dia untuk kita memberi pemahaman sebagai satu community service Batak Fitness kepada student dia, kepada followers Batak Fitness yang selalu follow saya dalam Facebook Live dan sebagainya. Okey, kalau katakan berminat, boleh klik, boleh komen Z2S macam Puan Tulip Me Myself. Okey. Saya try komen Z2S kejap. Tu apa yang berlaku. Sekarang ni saya dah tukar dah 31 Julai tu kepada 14 Ogos, iaitu esok jam 2 petang. Okey, kita akan buat dalam platform Zoom. Okey, dalam tu saya akan bagi tahu
sebenarnya kita semua boleh turunkan berat badan. Of course, kalau katakan kita ambil certain ubat, dia punya perjalanan nak kurus tu lambat sikit. Okay? Puan Zurani Ajmain, alhamdulillah. Komen ZOS. Masih Puan Zurani Ajmain. ZOS pada cukup dah sebenarnya. Okay. Kejap. Tu saka. 14 surga. Dah tukar dah 14 surga je tulis. Alhamdulillah kan. Okay, so mana ni? Okay, so kau tim. So maksud saya macam ni. Bila kita ada ambil ubat hari-hari, tak kisah ubat apalah kan, kita kena faham apakah side effect dia. Kita kena faham apakah kesan sampingan yang kita akan dapat dalam tempoh jangka masa yang singkat dan dalam tempoh jangka masa yang panjang. Dalam masa yang panjang tu, contohnya macam kita punya buah pinggang, kita punya hati mungkin akan dapat masalah. Macam arwah mak saya, dia ambil ubat yang sangat gila banyak. Memang sangat gila banyak dia ambil. Sampai dia dapat hati dia, masalah hati liver cirrhosis nama dia. Liver cirrhosis adalah satu keadaan yang mana dia punya hati dia semakin keras dan macam mudah rapuh macam tu, sebabkan pengambilan ubat yang terlalu banyak sepanjang hayat dia, terutamanya pada 17 tahun ke belakang tu. So yelah, bila kita ambil ubat, dan kita kena faham ubat tu sebenarnya boleh membantu kita meningkatkan certain antibody, tapi kita kena faham dia meningkatkan antibody dan dia melemahkan yang lain. Boleh tak saya nak bagi contoh sikit? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Contohnya, ubat tekanan darah tinggi. Antara salah satu kesan kepada ubat darah tinggi, kita punya degupan jantung semakin slow. Dan bila degupan jantung kita semakin slow, kita akan rasa macam lemah badan. Dan bila kita rasa lemah badan, pastinya kita takkan larat nak bersenam. Pastinya kita akan nak makan banyak, sebabkan tekanan darah kita semakin slow dan menyebabkan kita rasa macam, aku perlukan tenaga untuk tingkatkan lagi kita punya degupan jantung tu. Sampai satu tahap kita tak sedar berat badan kita semakin meningkat. Itulah kesan dia. Kencing manis, bila kita ambil injection, contoh insulin injection kencing manis tu, dia akan menyebabkan production insulin, hormon insulin yang baru dalam kita punya pankreas dikurangkan. Sebabkan otak kita nampak ada kedatangan insulin yang luar ni masuk, menyebabkan function pankreas ni semakin merosot, dan sampai satu tahap pankreas ni tidak lagi berfungsi untuk mengeluarkan lagi hormon insulin. Dan sampai bila-bilalah kita terpaksa ambil hormon insulin. Boleh faham tak so far? Saya nak bagi contoh lagi. Yang ni dalam bidang saya lah. Bidang saya punya community yang ramai bodybuilder yang mengambil apa tu nama dia, apa nama tu? Kenapa tu Azim? Steroid. Kan, siapa sini pernah dengar steroid untuk bodybuilder? Boleh tak komen steroid untuk bodybuilder? Okey, macam sama juga macam insulin. Steroid ni mengandungi hormon testosteron. Okey, hormon testosteron ni diberikan secara sangat banyak ke dalam badan kita untuk pembentukan muscle, untuk bagi lebih fokus, untuk bagikan kita macam lebih kuat, lebih strong. Okey, tetapi pengambilan hormon testosteron yang terlalu banyak daripada luaran punya sumber ni akan menyebabkan production testosteron dalam badan seseorang lelaki tu jadi makin kurang. Bermaksud dia punya testis dia semakin mengecil dan dia tak dapat nak mengeluarkan hormon testosteron dengan sendirinya, dan dia terpaksa ambil ambil testosteron, ambil hari-hari. Kalau tak percaya boleh search nama dia Robert Piana. Robert Piana ke nama dia? Pernah tak dengar nama Robert Piana? Saya tak pernah dengar kan Robert Piana. Betul kot nama dia? Ada seorang bodybuilder nama dia Robert Piana bodybuilder. Okay, saya nak search nama dia apa ni. Rich Piana. Nama dia lah Rich Piana. Memang sadar gila nak mampus. Sadar dia macam tengok ni, dia ni badang ke apa ni? Ini apa ni sebenarnya? Ni lah. Siapa nak tengok gambar dia? Boleh tak kau nak tengok gambar? Saya tunjuk gambar dia kejap. Nama dia lah Rich Piana. Badan dia memang sadar nak mampus. Memang macam bukan manusia. Teruk gila punya ni. Nak tengok tak? Saya ada gambar dia. Ni lah. Sadar gila nak mampus. Lengan dia dah besar kepala orang. Besar gila lah kan. Shoulder besar kepala orang. Tahu tak apa dia ambil?
Dia adalah dokumentari pasal dia. Apa yang dia ambil daripada pagi sampai ke malam. Kebanyakannya adalah pil. Powder. Dia makan banyak gila. Dia bersenam gitu-gitu aja. Kan? Apa yang berlaku kepada dia? Memang badan gila besar nak mampus. Besar gila. Dia macam seladang. Badan dia besar macam tu. Tetapi disebabkan pengambilan hormon testosteron yang terlalu banyak nak mampus tu, menyebabkan dia punya pengeluaran testosteron secara semula jadi tu semakin kurang sampai dah tak keluar langsung dah. Sebabkan otak dia nampak banyak sangat dah testosteron sampai dia terpaksa suppress ataupun mengurangkan pengeluaran hormon testosteron dia daripada asal. Lalu menyebabkan dia terpaksa pula ambil lagi satu ubat hormon terapi. Tambah lagi ubat dia. Nak tahu tak dia mati? Dia mati disebabkan pengambilan dos steroid terlalu tinggi sangat. Begitu sekali kesan dia. Dia mati terus. Mana lagi best? Badan sadar ke ataupun mati awal? Bagi saya, baik saya badan saya tak berapa nak sadar sangat. Boleh lah kan, nampaklah fit sikit. Daripada badan sadar nak mampus macam seladang, sampai orang pun tak dapat nak bezakan antara kita dengan lembu. dan juga umur kita pendek. Kita ada banyak lagi benda yang kita nak bantu, ada banyak lagi benda kita nak capai dalam hidup kita, banyak lagi amalan yang kita belum buat, dan that's why kita tak nak mati awal dalam keadaan macam ni, macam kebodohan. Nah, boleh faham tak? Sama je konsep dia dengan orang yang ambil kecil manis, orang ambil insulin tu. Bila ambil insulin, pengeluaran insulin secara natural dalam badan dia semakin berkurangan sampai dia punya pankreas tak dapat lagi dah nak mengeluarkan hormon insulin dengan baik, menyebabkan dia rasa macam nak makan sangat banyak, nak makan benda-benda manis je semedang, daripada pagi sampai ke malam rasa nak makan je. Berat badan dia semakin meningkat, silap-silap hari bulan dia dapat masalah hypothyroid. Semua benda tu ada kaitan dan menyebabkan lagi susah nak turunkan berat badan. Siapa sini faham? Dan that's why paling terbaik sekali cara kita adalah dengan cara createkan meal plan untuk student kita, terutamanya kepada mereka yang sedang struggle nak turunkan berat badan. Apa? Meal plan itulah sejenis pemilihan makanan yang sihat. Pemilihan makanan yang mengikut kepada keperluan tenaga kita. Kenapa saya suka buatkan meal plan mengikut kepada keperluan tenaga? Sebab kita nak tap tenaga daripada lemak kita sebagai sumber tenaga baru kita, bukan daripada makanan. Dan bila kita tap daripada lemak kita, kita akan rasa lebih bertenaga, lebih cergas, kita punya badan akan kerap berpeluh, kita akan lebih banyak buang air kecil, kita akan lebih banyak kita punya badan kita semakin cergas lah, pendek kata. Itu yang berlaku kepada mereka bila follow meal plan. Dan slowly badan mereka akan makin menyusut, makin terbakar lemak mereka. Bila mereka bersenam lagi banyak terbakar, asalkan bila mereka follow meal plan lah. Dan kita juga akan bagi macam mana caranya untuk kita boleh create meal plan sendiri dalam portal BMM kita. So that's why penting gila untuk kita faham, untuk kita turunkan berat badan, kita kena ada ilmu. So that's why saya rasa tu je daripada saya. Minta maaf sebabkan saya tak buat live semalam. Pagi semalam tak buat live, petang pun tak buat live. Malam saya ada BMM. Sebenarnya semalam saya macam pening kepala sikit. Tak tahu pening kepala yang tak boleh nak bangun punya pening kepala. Tapi Alhamdulillah saya gagahkan juga untuk buat portal, untuk buat Black Magic Mentoring semalam. Sebab saya ada macam dah ada satu komitmen kepada student saya. Itulah saya kepada student saya lah. Alright, saya rasa itu je daripada saya. Saya doakan semua saya ada berjaya. Kita jumpa lagi insyaAllah malam sekarang. Saya janji malam kan saya buat live. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.